17 pasukan sertai bola sepak 7 orang sepasukan. ...81 peserta dalam dan luar negeri sertai kejohanan 10-pin bowling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi dalam rancangan Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. Kejohanan Third Brunei Sevens International Soccer Challenge 2012 memulakan bahan fokus sukan kita malam ini. 17 pasukan dalam dan luar negara menyertai kejohanan ini yang dibuka rasmi pagi tadi di Kompleks Sukan Brakas. Hadir merasmikan kejohanan setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri Awang Haji Mahruf bin Haji Murni. 3 kategori dipertandingkan pada kejohanan kali ini, iaitu kategori Veteran, Master dan kategori yang baru dipertandingkan iaitu kategori Grandmaster. Kejohanan antara lain bertujuan untuk memupuk perhubungan dan hibah di antara pemain-pemain veteran dalam dan luar negara, dan ianya juga sebagai platform untuk mempromosikan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan. Dalam perlawanan pembukaan menyaksikan perlawanan peringkat kumpulan bagi kategori veteran. Perlawanan pertama pasukan Pondok 12 berjersey hijau berjaya menewaskan pasukan VFA dengan jaringan 1-0. Perlawanan kedua pula Ali Drus berjaya menewaskan MBS United FC 2-1 sambil Petronas Miri tewas kepada I-Team 03. Manakala All Stars terikat 2-2 dengan Misa United FC. Kejohanan 2 hari itu akan berakhir esok di tempat yang sama yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Veteran Brunei. Orang ramai dialu-alukan hadir menyaksikan bagi memeriahkan lagi kejohanan tersebut. Masih perkembangan bola sepak, Kelab Elit Negara Brunei DPMMFC yang beraksi cemerlang dalam Liga Singapura musim lalu semakin mendapat perhatian ramai pemain luar untuk menjadi pemain import dalam pasukan itu, termasuk beberapa pemain yang beraksi di Liga Utama Eropah. Keinginan dan minat para pemain luar berkenaan cukup ketara apabila sejak beberapa hari ini ramai mereka yang mengikuti sesi pemilihan. Ketika unit sukan TV meninjau sesi pemilihan kemarin, 18 pemain luar terdiri dari pemain pertahanan, perancang tengah dan penyerang masing-masing menunjukkan kelebihan dan kelibat mereka. Pengurus pasukan Brunei DPMMFC Awang Ali Haji Momin berharap pemain-pemain import yang terpilih nanti mampu membantu pemain tempatan ke arah menjulang pasukan itu di musim akan datang. Jurulatih pasukan Veran Simonich turut menyatakan harapan yang sama. Sementara itu, pemain-pemain luar yang menjalani sesi pemilihan masing-masing berharap dapat menyertai naib juara Liga dan juara Piala Liga Singapura musim lalu itu. Buat pada masa ini seramai 18 orang pemain import yang kita datangkan untuk mengisi kekosongan pemain import yang telah ditinggalkan daripada pemain yang lalu. Syukur alhamdulillah kita telah memanggil beberapa pemain defender, midfielder dan striker. Beberapa pemain telah menarik perhatian ke jurulatihan dan juga ke pengurusan DPMFC, dan pada masa ini kita masih memantau pemain-pemain, sedangkan ada beberapa pemain lagi yang akan hadir untuk turut serta membuat uji cuba di Brunei. Harapan saya kita akan mempunyai pemain import yang lebih bermutu dan kualiti untuk membantu pemain-pemain lokal kita dan juga klub kita untuk meraih beberapa kejayaan di musim akan datang. It's nice situation to see many different players from a different country, but it's lot of them in same time. So now today is 18, you know. So I still introduced to them because they are coming recently these 4 days. And we collect every day them for friendly games against each other, and we are look now to see. We now try to see what is good for us, you know, because now is next month we must decide what to do for new team for next season, because start competition very soon in February.
And also we have competition in Indonesia. We go now 13th of December, and I hope that we can choose between these players same quality like we have last year or better. So what can I do? I only can say that I hope that we have a chance to find players good personality and good knowledge by football. And also for me, one best rule for make good team is that import player we decide to bring in Brunei must be respect and expect by local players, because I'm very happy how our local player did in this moment. They develop very much, and now of course that we expect that import player can be equal quality or better than our local player, because if we cannot have, for example, better striker than Shakrazin, it's not good. Or better midfielder than Rosmin, or better defender than Sariol on Subi. So it's not good. So I hope that we can find equal or better players. I like Brunei so much. It's a good country. One, it's a Muslim country. That's why I came here. So Bayern Munich, Arsenal are looking for me, but my manager told me I should come to Brunei to come and play for DP MMFC. That's why I came here. Well, I had the opportunity to come here, so I came to see how it was and what the football here looks like. And so far, I'm pleasantly, I mean, we've been welcomed very well. I like the training facility, so everything I've seen so far is really good. Yeah. I always do my best on the field, and then I'm not the one deciding, so God willing, I hope I'll be here at the beginning of the season. Yeah. Majlis Sukan Polis di Raja Brunei tempah slot separuh akhir dalam saingan Piala FA DST setelah menyingkirkan Kilanas FC 2-0. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Majlis Sukan Polis Diraja Brunei berjersey hitam berpeluang mendahului perlawanan pada minit keempat, namun rembatan Jasriman Haji Johari berjaya ditepis keluar penjaga gawang Kilanas. Selang 2 minit kemudian, peluang Kilanas untuk mendahului, namun percubaan Ridwan Awang Haji Bini melambung tinggi. Majlis Sukan Polis Diraja Brunei banyak mempunyai peluang, namun gagal menembusi gawang Kilanas. Kedudukan tanpa jaringan itu kekal hingga tamat masa rehat. Bersambung pada separuh masa kedua, Kilanas FC nyata menguasai permainan dengan beberapa serangan-serangan, namun berjaya dihadang sama ada pertahanan dan penjaga gawang MSPDB. Kedudukan tanpa jaringan itu berlarutan hingga tamat separuh masa kedua, sekaligus mengheret perlawanan ke masa tambahan. Tujuh minit masa tambahan bermula, MSPDB berada di depan apabila rembatan kencang Muhammad Syarafuddin Hamdi berjaya menggegarkan gawang Kilanas. Minit-minit akhir permainan, MSPDB berjaya menambah satu lagi gol hasil jaringan Muhammad Huzairul Muhammad Idris. Keputusan akhir Majlis Sukan Polis Diraja Brunei 2, Kilanas FC 0. Dengan kemenangan itu, MSPDB akan bertemu Indra SC di separuh akhir yang dijadualkan pada 5 Disember ini. The first Mega Strike Invitational Classic Bowling Tournament berlangsung selama 2 hari, bermula hari ini di salah sebuah pusat bowling utama di Brakas. Seramai 81 peserta yang terdiri daripada Brunei Darussalam, Indonesia termasuk Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia bersaing untuk merebut gelaran juara sekaligus menjulang piala serta wang tunai berjumlah RM4,000 Brunei. Kejohanan diadakan adalah bertujuan untuk memupuk serta menyuntik semangat pemain-pemain negara agar terus bersaing dengan pemain-pemain luar negara yang sudah pun mencipta nama, seperti Ryan Nalisang yang menduduki ranking ke-10 dalam Men's Asian Bowling Tour. Begitu juga Putih Amin menduduki ranking ke-11 dalam acara wanita di kejuaraan yang sama. Sementara itu, Jonathan Ding Sagam, Muhammad Syafiq Sejulim, Nerosha Kelegit, Jacqueline Ng, Jocelina Jonathan dan Syazwani Syajili merupakan kesemuanya pasukan bowling belia Malaysia juga turut menyertai di sepanjang kejohanan 2 hari diadakan.
Bagi pemain Lincik Negara, Natasha binti Haji Ahmad Rafi, 12 tahun, merupakan salah seorang pemain yang menjalani program belia Mega Strike Ball, di mana bagi beliau penyertanya ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pengalaman bersaing dengan pemain-pemain yang sudah mencipta nama. Di samping itu juga ingin memperbaiki lagi mutu permainan beliau. Kejohanan olahraga terbuka Brunei kali kedua selama 2 hari bermula pagi tadi yang dibahagikan kepada 2 kategori iaitu remaja bawah 17 tahun dan juga kategori terbuka yang berlangsung di balapan dan padang Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. Dalam kategori wanita bawah 17 tahun 200 meter akhir, juara diraih oleh Christine Wong Bun San dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah dengan catatan masa 29.08 saat. Diikuti rakannya Khairun Nadiah di tempat kedua, manakala Ani Afifah Musa di tempat ketiga. Bagi kategori lelaki bawah 17 tahun 200 meter akhir, Muhammad Zulfikri menyandang tempat pertama dengan masa 22.65 saat. Muhammad Arisaizul Fadli meraih tempat kedua dan Muhammad Rahmat Safar dari pasukan Skim Kuala Belait di tempat ketiga. Sementara itu, Nur Hidayatullah dari pasukan KASK Independent menjuarai kategori 200 meter akhir terbuka dengan masa 26.3 saat. Lance Corporal Nur Hamizah Abdullah dari Majlis Sukan ABDB di tempat kedua dan Dengku Umi Ramizah dari pasukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah di tempat ketiga. Manakala Lance Corporal Muhammad Nurdi Sukardi muncul juara bagi 200 meter lelaki kategori terbuka dengan catatan masa 22.68 saat. Nazri Naim dari Skim Kuala Belait di tempat kedua dan Soldadu Hamdi Haji Sulaiman dari Majlis Sukan ABDB di tempat ketiga. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United masih menduduki tangga teratas dengan 33 mata sambil jirannya Manchester City di tangga kedua dengan 32 mata sementara Chelsea dengan 26 mata di tangga ketiga. Kita ikuti kedudukan Liga terkini dan jadual perlawanan malam ini dan esok. Pengurus Arsenal Arsene Wenger masih percaya yang pasukannya akan mampu memberikan cabaran dalam perebutan gelaran juara Liga Perdana Inggeris untuk musim ini. Sekalipun beberapa buah pasukan lain sudah mula menunjukkan taring mereka seperti Chelsea, Manchester United dan Manchester City. Malam ini Arsenal akan turun menentang Swansea City di halaman sendiri. Dalam sidang media semalam, pengurus Arsenal Arsene Wenger memberitahu wartawan bahawa prestasi Arsenal sejak kebelakangan ini cukup memuaskan. Bermain 2 kali di tempat lawan tanpa kalah adalah satu perkembangan positif, namun dia mengakui bahawa Arsenal tumpul di barisan serangan apabila permainan memasuki separuh masa kedua. Dari segi barisan pemain tengah, Wenger memuji pemainnya kerana berjaya mencipta beberapa peluang untuk menjaringkan gol, namun ketumpulan barisan penyerang seringkali menghampakan Arsenal untuk mencetak gol. Mengenai perlawanan malam nanti, Wenger percaya yang pasukan Swansea adalah sebuah pasukan yang sangat sukar ditewaskan. Pengurus Swansea Michael Laudrup telah membawa masuk beberapa pemain yang dikenalinya dari Spanyol seperti Mitchell, Pablo Hernandez, Jonathan de Guzman. Wenger turut mengakui bahawa Manchester United dan City belumlah memperlihatkan aksi terbaik mereka, namun masih efisien untuk merangkul gelaran juara. Apapun, dia yakin Arsenal juga berpotensi untuk menjadi juara Liga. Dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu Fokus Sukan kali ini. Jumpa lagi keluaran Isnin. Salam hormat dan jumpa lagi.